مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من يرد الله به خير فقيه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kosong apa ni? Muka surat 72 73 jenis roti yang dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 73 hadis 143. Kita baca doa sikit nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya fattah ya fattah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita ditemukan lagi dalam majlis pembacaan hadis berkenaan dengan kehidupan dan kepribadian insan teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan paling utama, kita betulkan dulu niat kita duduk dalam majlis untuk sukakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niat iktikaf, jangan lupa. Siapa iktikaf antara maghrib dan isyak, Allah bina satu istana dalam syurga untuk dia. Niatkan dalam hati sahaja aku iktikaf dalam masjid ini sunat kerana taala. Dan juga niat menunggu solat isyak. Dalam hadis menyebut siapa yang menunggu solat, dia mendapat pahala solat. Jadi kita duduk menunggu solat isyak, dapat pahala solat isyak sampai masuk waktu isyak. Baik, muka surat 73 bab yang ke-25 berkenaan dengan mengenai jenis roti yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca satu hadis. Hadis 143. Haddatsani Muhammad bin Muthanna al-Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman ibn Yazid yuhaddithu 'anil Aswad ibn Yazid an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu anha qalat ma syabi'a alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'ir yawmain mutatabi'ain hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang mendengung. Boleh? Okey. Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu isteri Nabi, menyatakan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dengan memakan roti gandum syair yang paling rendah mutunya selama 2 hari berturut-turut sehinggalah baginda wafat. Baik. Dia berdengung sikit. Bawah sikit. Okey. Testing, subhanallah, 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 tes. Allahu akbar, Allahu akbar. Okey. Kian dengar? Dia tak lipat depan. Dia kena belakang sikit. Baik. Jadi Aisyah ni isteri Nabi. Isteri Nabi ni ada 11 orang lah. Dan mengetahui keadaan keluarga yang lain melalui keadaan Aisyah tu sendiri. Sebab Nabi ini orangnya adil. Kalau rumah Aisyah tak ada makanan, maknanya rumah lain pun tak ada makanan juga. Jadi bukanlah dia pergi cek satu persatu rumah lain ada makan tak, rumah lain ada makan ke tak. Kan? Pasal isteri Nabi ni ramai. Jadi bila rumah Aisyah tak ada makanan, bermakna rumah lain pun tidak ada makanan. Maka keluarga Rasulullah, iaitu Nabi dan semua isteri-isterinya, termasuk jugalah anak-anaknya, tidak pernah kenyang dengan memakan roti daripada syair. Syair ni maksud dia barley. Syair tu maksud dia barley. Barley biji barley tu kita kisak dan dia akan jadi, dia tak kisak halus Zaman dulu mana ada pengisar halus macam zaman lah. Zaman lah kita ada blender kering, ada blender basah kan, ada blender yang boleh jadi tepung halus tu. Zaman Nabi tak ada, depa tumbuk sampai dia hancur-hancur kasak macam tu lah. Hancur-hancur kasak tu lah depa bubuh air, uli jadi roti. Rotinya sangat keras.
Sangat-sangat keras. Bubuh garam sikit, ada rasa masin-masin sikit. Yang macam tu pun Nabi SAW dan keluarganya tidak pernah kenyang makan benda tu. Roti yang sangat-sangat murah, yang sangat tak sedap tu. Apatah lagi kenyang dengan makanan yang sedap dan enak. Kita punya roti zaman lah ni cukup-cukup sedap, lembut kan. Kalau kita makan roti gardenia tu lembut sungguh. Dalam tu dia buh macam-macam. Dia guna tepung yang paling halus sekali. Campur susu pula sikit. Campur dengan gula sikit, bagi manis-manis sikit. Bila kita makan rasa nikmat. Dan bila kita makan roti yang kualiti rendah sikit, kita boleh dapat rasa tak sedap lah roti ni, kena beli gardenia juga. Pasal kita rasa roti tu bila dia berabuk ataupun patah kan. Kalau gardenia dia tak patah, dia lembek kan. Pasal lembut sangat-sangat dia tak patah. Tapi kalau roti hak biasa, hak murah ni boleh patah pasal dia kering. Dalam dia tu tak ada susu dan tak ada apa orang kata tepung yang berkualiti. Jadi ni bukan setakat boleh patah jadi macam biskut, tetapi juga sangat-sangat kasar. Dia punya barli tu sendiri sangat-sangat kasar. Ketika zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, ada satu orang ni tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi, dia jumpa sahabat je. Dia mai jumpa khalifah, dia tanya, dia kata nak bertamu di rumah Sayyidina Umar. Dan dia minta kepada Sayyidina Umar, boleh tak buatkan roti seperti di zaman Nabi. Dia nak rasa macam mana. Boleh tak? Umar dia tahu pasal anak Umar tu isteri Nabi, Hafsah. Umar ni anak dia isteri Nabi. Abu Bakar anak dia tu isteri Nabi juga, Aisyah, Hafsah tu kedua-duanya isteri Nabi dan kedua-duanya anak sahabat yang besar, Abu Bakar dengan Umar. Jadi disuruhlah buat bagi kat dia. Bagi kat dia, dia nak makan tak lepas hongkong ni. Tak lepas, nak telan tak boleh. Dia sangat kasar dan sangat-sangat kering. Jadi dia tak boleh nak makan. Jadi Umar ajak dia macam mana nak makan. Macam mana nak makan roti syair di zaman Nabi ni, roti barli ni, iaitu kena ambil ayak, celuk oleh ayak bagi dia lembut sikit kan, sampai dia macam serap ayak sikit, barulah makan supaya boleh ditelan. Makna kata depa ni bab makan asal boleh tegak tulang belakang dia. Asal boleh hidup dia. Jadi tak perlu nak apa buat macam-macam sedap-sedap apa semua ni. Sebab barang tak ada dan mereka memilih kehidupan yang tidak enak di dunia ni. Sebab mereka nak simpan semua hak sedap-sedap tu di akhirat nanti. Pasal bila mereka dapat yang sedap di dunia ni, nanti dia jadi ketagih. Bila dia ketagih, dia lupa kepada akhirat. Kita kena faham Nabi SAW dengan para sahabat, mereka ni bukan miskin tau. Mereka kaya. Nabi SAW dalam kitab Fadilat Sedekah Maulana Zakaria pernah meriwayatkan satu hadis. Dia beritahu Nabi pernah membeli sepasang pakaian dengan berapa puluh ekor unta. Berapa puluh saya tak ingat, 100 ke 60 ekor macam tu. Seekor unta tu lebih kurang dekat 10,000 sepasang pakaiannya. Kenapa Nabi buat macam tu? Nabi tak mau berjimat ke? Beli baju biasa sudahlah kan? Kenapa nak kena beli baju mahal-mahal? Ulama bagi tahu Nabi pernah buat macam tu sekali seumur hidup, untuk menunjukkan boleh membeli segala benda yang halal di atas muka bumi ni dengan berapa harga pun. Kalau orang jual kat saya emas ni dengan harga 2 juta, boleh tak saya beli? Boleh, agama tak larang. Sebab dalam bab buyuk, dalam bab jual beli Islam, dia adalah taradhi, saling redha. Hang redha, aku redha. Kan? Kalau kita ambil kesempatan tak boleh. Contohnya mas dah habis. Mai satu virus yang betul-betul kita kata power punya, macam corona ni tak power pasal 3,000 kes 2,000 sembuh kan. Yang duduk tak jaga SOP langgar apa semua pun hidup elok Yang kena pun lepas 7 hari, lepas 8 hari dia elok. Makna kata dia hanya memberi kesan kepada orang yang tua, orang yang dah uzur ataupun orang yang ada penyakit kronik. Kalau orang yang sihat-sihat ni tiba-tiba kena corona mati ni tak jumpa lagi lah. Tak jumpa lagi. Biasanya dia akan ada sejarah dia. Tapi kalau mai satu virus yang sangat-sangat kuat, kalau sekali sedut saja terus jatuh sakit dan mati kan. Pakat-pakat lah laku ni benda ni. Laku lah tempat tutup mulut ni. Jadi tinggal satu ni saja. Dia jual 2 juta kat kita. Kita ada 3 juta ke 2 juta, kita ada duit banyak, data kita duit banyak.
Yang tu tak boleh kerana mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ya. Tetapi dalam bab menjaga nyawa tadi tu, dia kena consider lah benda tu. Perlu tak ada tak orang lain yang jual. Kalau orang hak jual ambil kesempatan tadi tu, dah berdosa dah bagi dia kerana dia ambil kesempatan atas kesusahan orang lain. Tapi dia sendiri kena beli ke tak kena beli? Macam tu. Nah, dia kalau kita buka dalam bab tayamum, dalam buka bab tayamum kan dia ada syarat dia kan. Macam mana kita boleh tayamum? Iaitu tak ada ayak. Dan kalau ada orang jual ayak tapi mahal daripada harga biasa, yang tu pun masih mengharuskan tayamum bagi kita. Sebab orang tu dia ambil kesempatan. Jadi kita tak payah beli ayak pada dia untuk berwuduk, tayamum saja. Kan? Contohnya kita pi di Mekah lah kata. Ayak tak ada ni duduk di padang pasir Arafah ke apa ke, ayak tak ada apa semua. Lepas tu ada orang main jual ayak, satu botol tu RM50. Kan, satu botol tu biasa RM1 kan. RM1 RM2, dia jual RM50, mengambil kesempatan. Jadi kita tak boleh beli. Sebab kita boleh tayamum. Kita boleh tayamum. Kenapa tak boleh beli? Kerana dia berlaku zalim. Kalau kita beli, kita membantu kezaliman dia. Kita membantu dia buat zalim. Tak boleh macam tu. Tapi kalau beli untuk minum dan untuk menjaga nyawa boleh. Sebab dia dah jadi darurat. Kalau tak minum lagi dia mati, ayak ada RM50 ada, bagilah RM50 ke dia. Kan? Tapi hak dia ambil kesempatan tadi tu berdosa. Dia yang ambil kesempatan tu dosa. Melebihi kita kata tak masuk akal punya harga lah. Kalau setakat RM1 naik RM2 tak ada masalah. Hak tu masih lagi dalam orang kata harga yang munasabah. Dia kalau bagi harga yang tidak munasabah, yang tu tak boleh lah. Yang tu tak boleh. Baik. Jadi para sahabat Nabi ni, mereka ni bukannya tak ada duit. Tapi setiap kali mereka dapat duit, mereka akan bagi kepada agama. Nabi ke, sahabat ke, ada aja duit, ada aja kebun, ada aja apa, mereka bagi semua pada agama. Lepas tu main lagi. Main lagi harta yang baru. Main lagi apa kebun, apa unta, kurma, apa semua. Bagi ada. Pasal hidup mereka ni barakah. Hidup mereka ni berkat. Abdul Rahman bin Auf dia bagi semua. Lepas tu esok kaya balik. Dia bagi semua malam tu, esok dia kaya balik. Kan? Uthman bin Affan pun sama, dia bagi semua, lepas tu lagi mai balik. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun bagi semua, mai balik harta pasal hidup depa ni berkat. Jadi depa hantar semua harta-harta depa ni ke akhirat supaya depa dapat menikmati harta tersebut di dalam syurga nanti. Kira dia simpan lah. Dia simpan dalam bank akhirat. Orang kata macam mana nak ambil balik? Tak boleh. Dia macam kita beli SP lah. Kita masuk duit tak boleh ambil. Kena tunggu pencen baru boleh ambil. Kan? Baru-baru ni depa lului boleh ambil. Kalau tak duit kita tak boleh pakai. Serupa macam kita bagi sedekah. Bila kita nak ambil balik duit kita tu, tunggu mati dulu. Tu dia punya tunggu mati. Tunggu mati baru boleh ambil balik duit tu. Yang telah digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menurut hadis 10 paling kurang dan tidak ada penghujungnya. Boleh jadi digandakan 7,000, 70,000, 700,000, 7 juta dan sebagainya. Tapi paling kurang Allah akan membalas 10 kali ganda bagi orang yang memberi hartanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nama Allah. Tolong orang dengan nama Allah. Tolong masjid dengan nama Allah. Tolong madrasah dengan nama Allah. Tolong orang miskin dengan nama Allah. Dia kena dengan nama Allah. Niat dia tu kena betul. Baik. Jadi para sahabat Nabi, mereka gemar memilih untuk berlapar. Gemar memilih untuk berlapar kerana beberapa manfaat. Banyak manfaat dia. Saya ada tulis satu buku. Buku tu nama dia Fadilat Berlapar. Dalam tu saya senaraikan semua hadis-hadis Nabi dan sahabat Nabi berlapar beserta dengan keterangan saya cerita dari sudut kerohanian dan sebagainya. Bila kita buka dalam kitab-kitab tasawuf, dalam kitab Penawar Bagi Hati, dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada bab lapar. Kitab Fadilat Sedekah pun ada bab lapar. Dalam tu punyalah banyak dia senaraikan kelebihan-kelebihan berlapar. Yang dikatakan berlapar ni kalau ikut dalam kitab Penawar Bagi Hati, dia ada 3 jenis berlapar, 3 tahap. Satu tahap paling tinggi, yang kedua tahap pertengahan, yang ketiga tahap yang paling rendah sekali. Tahap paling tinggi dia makan seminggu sekali saja. Lagi 6 hari tak makan langsung, berlapar. Macam mana boleh hidup? Dia minum air. Tak makan, bukan tak minum lah, tak makan. Makna kata dia tak makan apa? Dia minum air saja. Sebab Nabi melarang berpuasa wisal.
puasa wisal ni tak makan tak minum lebih daripada 1 hari. Jadi dia kena buka puasa dia. Kalau tak makan tak minum dikira puasa. Tapi kalau tak makan saja tapi minum, itu dikira berlapar. Kena faham ni, kena faham macam tu. Puasa lain, berlapar lain. Puasa tak makan tak minum daripada lepas subuh sampai masuk maghrib. Nabi tak benarkan tak makan tak minum daripada lepas subuh sampai maghrib, lepas tu sambung sampai maghrib esok. Itu Nabi tak benarkan. Nabi bagi tahu hanya Nabi saja boleh buat macam tu. Nabi sahaja yang dibenarkan untuk berpuasa berterusan 2 hari berturut-turut. Bagi orang lain tak boleh. Jadi macam mana depa nak dapat fadilat berlapar? Iaitulah depa masuk waktu depa minum air. Depa minum air. Subuh minum air lagi. Lepas tu puasa siang tu. Maghrib tu minum air lagi. Subuh tu minum air balik esok. Lepas tu puasa lagi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam kitab Penawar Bagi Hati bagi tahu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kebiasaan dia ialah berlapar 6 hari dan makan hari ke-7. Seminggu sekali dia makan. Pasal apa? Pasal apa? Banyak ni cerita dia. Kita boleh buka kelas pasal perubatan, pasal kesihatan, sebab dia melibatkan kesihatan selain daripada kerohanian. Dari sudut kerohanian, Allah akan bagi kefahaman agama, mudah menghafal, otak jadi fresh. Banyak dia punya kelebihan dia. Sebenarnya kita ni lapak ni, setiap 4 ke 5 jam kita akan berlapar, kita akan rasa lapar. Itu sebenarnya bukan lapar. Itu sebenarnya bukan lapar. Itu psikologi kita memberi mesej bahawa setiap 4 jam kita makan. Dia memberi mesej, ni sampai dah waktu makan. Jadi kita akan rasa geruk-geruk dalam perut. Bukan kita lapar. Makanan duk penuh lagi dalam perut ni. Tak lapar. Tapi dia memberi mesej kata dah sampai masa waktu makan. Jadi psikologi di kepala kita bagi tahu kita kena makan. Kita pun ada rasa geruk-geruk dalam perut. Sebenarnya tak lapar. Manusia ni boleh bertahan seminggu tanpa makan. Jadi dalam kitab tu bagi tahu paling lama seminggu. Berlapar seminggu. Hari ke-7 kena makan. Itu tahap nombor 1. Tahap nombor 2, setiap 3 hari paruh. 3 hari dia lapar 1 hari, berlapar 1 hari, berlapar 1 hari. Hari yang ketiga tu dia buka puasa dengan makan sesuatu, kurma dan sebagainya. Itu nombor 2. Dan tahap paling rendah sekali, dia makan 1 hari sekali. Itu paling rendah sekali. 1 hari sekali. 24 jam 1 hari sekali. Kalau kita puasa, kita makan banyak kali 1 hari. Banyak kali. Kita cuma tak makan lepas subuh sampai maghrib ya. Tapi lepas tu dengan morek, kerang rebus apa semua, malam roti canai, kan? Mi goreng mamak, kan? Sebelum subuh tu lagi macam-macam, ikan bakar apa semua kita makan. Hak tu 4-5 kali makan 1 hari. Ni dalam masa 24 jam sekali saja makan. Sekali saja makan. 24 jam kalau dia makan waktu maghrib pukul 7 tu, dia tak makan apa dah, dia minum air saja sampailah pukul 7 esoknya. Yang tu adalah paling rendah sekali berlapar. Dan cerita pasal berlapar ni bukan orang kata dalam Islam saja. Sekarang ni saintis-saintis bahagian nutrition, bahagian nutrisi, mereka sendiri mengakui keajaiban berlapar. Tuan-tuan biasa dengar IF, intermittent fasting. Intermittent fasting. Boleh Google benda ni. Doktor-doktor, pakar-pakar nutrisi, mereka mengesyorkan merawat pelbagai penyakit dengan IF, dengan intermittent fasting. Boleh rawat kanser, boleh rawat kencing manis, boleh rawat sakit buah pinggang, boleh rawat ketidakseimbangan insulin, kencing manis ni, diabetes. Boleh rawat hanya dengan intermittent fasting, berlapar dan minum air kosong saja. Dia akan buang ni sel-sel hak lama ni mati. Sel-sel kanser ni dia adalah satu cell disorder, kerosakan pada sel, kerana kita makan sesuatu yang merosakkan sel kita. Pasal makanan yang ada di dalam pasaran ni semua bahan kimia. Benda apa yang kita tak makan bahan kimia? Sos ada kimia, kicap ada kimia, perasa, sedap rasa, ajinomoto, kan? Bahkan garam, gula, semua ada bahan kimia. Dan dalam gula tu pasal apa? Warna putih. Dia bubuh pemutih dalam tu. Dia bubuh bleach kat dalam tu. Tepung pasal apa? Dia warna putih. Tepung yang organik punya warna dia brown, warna dia perang. Gula hak organik punya warna dia brown, warna dia perang. Sebab dia daripada tebu. Tebu cuba kita keluar perah air dia jadi color
Color ayam ketum tu. Kalau kita keringkan dia jadi color lagu tu lah. Gelap-gelap lagu tu. Pasal apa jadi putih? Pasal dia buah bahan kimia. Benda-benda tu penyebab kanser. Benda-benda tu semua penyebab kanser. Bila kita makan, dia akan trigger kita punya sel dalam badan kita. Dia akan serang ikut suka dia lah. Yang mana terbuka. Kalau dia serang dekat tangan, ada kanser di tangan. Dia serang dekat otak, ada kanser di otak. Nah, senang cerita, dia merosakkan sistem sel dalam badan kita. Cuba tuan-tuan bayangkan orang yang tidak berhenti membesar. Baby kan, dia membesar sampai satu tahap dia akan berhenti membesar. Bayangkan kalau dia tak berhenti membesar, dia akan jadi besar mana? Besar sangat. Jadi Allah cipta kita ni sampai satu tahap tertentu kita akan stop, kita akan berhenti membesar. Dan sel kanser yang kita duk makan tu, dia menyebabkan sebahagian tempat kita ni terus membesar. Tu yang orang kena kanser dekat kaki dia jadi besar. Kena kanser dekat kepala dia jadi besar. Pasal sel tu kita duk makan tu, dia semakin membesar. Macam mana dia boleh besar? Kita duk bagi makan. Macam mana nak matikan sel tu? Dengan berlapar. Bila kita berlapar, dia panggil regenerate. Dia regenerate sel. Dia akan buang sel hak lama, dia akan gantikan dengan sel yang baru hanya melalui berlapar. Sebab sel-sel ni semua benda hidup. Kalau kita bagi makan kat dia, dia aktif. Kalau kita tak bagi makan kat dia, dia mati. Dia akan ganti dengan sel yang baru. Macam tu lah kalau nak cerita ni panjang. Tapi dari sudut saintis sendiri mengakui dan mereka sendiri buat intermittent fasting. Mereka sendiri buat intermittent fasting. Kalau kita buka kat dalam Google, jurnal-jurnal punyalah banyak. Ilmiah, saintifik. Kalau mereka nak kata, tak ada ni semua merepek. Tak ada. Benda ni memang ada saintifik dia. Saya boleh tunjuk satu persatu. Dalam saya punya telefon ada satu application nama dia fasting tracking. Dalam tu sendiri dia cerita macam mana 4 hingga 5 jam kita berlapak jadi apa. 5 hingga 10 jam jadi apa. Dia sampai 48 jam. Kalau dalam saya punya application ni 48 jam paling lama sekali. 2 hari tak makan apa. Minum air saja. Dia akan menyebabkan badan kita ni detox, bersih. Segala sel-sel kita hak rosak, sel kanser, sel apa ni darah kita. Kalau kita ketagih dengan benda, ketagih dadah ke, ketagih rokok ke, belapak clear semua. Dia clear semua, dia akan keluarkan sel yang baru, kita akan jadi orang yang baru. Sebab itulah dalam Islam ni cara rawatan dia mudah ya, buang hak lama, hak baru tumbuh balik. Sebab tu kalau darah kita ada masalah, Nabi suruh bekam, buang, sekali biar darah hak baru mai balik. Jantung akan pam darah yang baru. Kita akan ganti balik darah yang lama tu, kita buang, yang penuh toksin, penuh dengan apa segala macam benda tu buang, ganti dengan darah yang baru. Dan badan kita macam mana kita nak sel dalam badan kita macam mana kita nak buang hak lama dengan berlapak. Nanti dia akan mai balik yang baru. Sebab itulah umat Islam disunahkan berbekam dan diwajibkan berpuasa setahun sekali. Masalahnya kita puasa tak kena gaya. Kita puasa tapi kita sumbat dengan makanan-makanan yang tak berkhasiat. Kalau kita buat betul-betul puasa cara Nabi SAW, iaitu buka puasa dengan buah kurma dan ayak kosong saja. Try buat sebulan, tengok sihat insya-Allah. Kurma dengan ayak kosong. Tak payah makan nasi, tak payah makan apa. Try tengok. Dia akan sihat, segala penyakit semua akan hilang. Sama juga kalau kita nak cuci perut kita. Dia tak boleh bubuh makan ubat apa dia cuci dalam perut serupa macam kita bubuh mesin basuh. Tak. Yang disebut dalam hadis, nak cuci perut, kita minum teh sana tu. Saya duk cerita hari tu. Bila kita minum, dia bruk dalam perut, dia buang habis semua. Dalam Islam senang je. Buang hak lama, ganti yang baru. Tak ada rawat-rawat pun tak. Mana rosak, buang. Ganti, Allah akan ganti yang baru. Sebab manusia ni, Allah cipta dia ni, dia akan regenerate, dia panggil. Dia ada self-healing. Yang mana luka, dia baik sendiri. Yang mana luka dia baik sendiri. Yang mana hilang dalam badan, dia akan ganti balik. Allah cipta manusia macam tu. Sebab tu siapa yang nak hidup sihat, banyakkan berlapar, makan makanan yang sebenar. Pasal kita punya makanan di sekeliling kita semua makanan palsu. Bukan makanan. Memang ada makanan tapi dia campur dengan benda palsu. Contoh macam gula lah. Gula tu makanan original daripada tebu, tapi dia campur dengan bleach, pemutih apa semua.
habis dah tak jadi makanan yang original. Mungkin 50% gula tebus, lagi 50% kimia kita duk makan. Mau tak kena penyakit, macam-macam penyakit lah kena. Jadi bila kita kembali kepada organik, kepada benda-benda yang semula jadi, dia akan sihat. Sebab tu para sahabat Nabi ridwanullahi taala ajma'in, mereka mempunyai tubuh badan yang kuat, umur 100 tahun boleh pergi perang. Bukan pergi kerja, pergi perang ni. Bukan pergi kerja. Pergi kerja kan, tak payah sahabat Nabi lah. Kita tengok orang tua-tua kita pun cukup dah. Orang tua-tua kita umur 90, 80 boleh pergi bendang lagi tu. Kan? Kuat. Pasal apa kuat? Depa ada amalan-amalan pemakanan yang sihat. Orang tua-tua kita bila depa makan makanan garam dalam makanan depa kurang, depa asingkan garam. Garam letak kat tepi. Bila kita makan celup garam dulu, makan bubuh di lidah kita ni, baru depa makan nasi. Orang tua-tua dulu. Lepas tu depa makan tak sulam ayak. Ayak ni kemudian, ataupun minum ayak dulu. Lepas tu baru makan. Bila kalau depa nak makan ayak kemudian, depa makan dulu bagi habis. Lepas tu depa akan tunggu dalam setengah jam lebih kurang baru minum ayak. Tu cara pemakanan yang sihat. Yang akan menguatkan badan seseorang, yang akan mengelakkan pelbagai penyakit. Lah ni macam-macam penyakit. Punca daripada mana? Orang kata kuman bakteria, tak. Kuman bakteria daripada dulu ada. Nabi SAW dah bagi tahu dalam hadis, punca segala penyakit ialah di dalam perut kamu, iaitu apa kita makan, macam mana kita makan, apa kita makan dan macam mana kita makan, cara kita makan macam mana. Makan sulam ayak, rosak badan kita. Makan makanan tak organik, rosak badan kita. Makan makanan yang tidak seimbang, rosak badan kita. Kalau ikut sains, mereka pecahkan makanan ni kepada dia ada protein, ada karbohidrat, ada fiber. Protein ni benda-benda menatang lah. Ikan, daging, ayam, arnab, angsa. Orang makan angsa ke? Itik. Kan? Hak tu semua protein. Dia didapati daripada haiwan. Ada juga tumbuh-tumbuhan yang mengeluarkan protein macam soya contoh. Kemudian yang kedua, karbohidrat. Karbohidrat ni ialah macam gandum, roti, beras yang kita makan sekali dengan lauk. Karbohidrat ni lah yang menggemukkan kita. Selama ni kita duk ingat makan lemak yang gemuk. Makan lemak tak gemuk kan? Lemak bila kita makan, dia cerna jadi najis, dia akan buang. Yang akan bila kita makan, kemudian dia menjadi lemak badan kita, hak tu nama dia karbohidrat. Ada di dalam benda-benda manis. Ada di dalam gula, ada di dalam gandum, ada di dalam nasi. Sebab itulah bila orang kena kencing manis, doktor akan suruh kurangkan makan nasi. Kalau makan nasi pun bagi beras rebus tu. Beras macam plastik makan tak rasa apa tu. Pasal dalam tu kanji, gula semua depa dah buat keluar, depa dah rebus buang keluar dah. Nak kurangkan karbohidrat tu sebab benda tu yang mengganggu insulin dalam badan dia, yang akan merosakkan badan dia, yang menyebabkan kencing manis. Nanti dia punya badan dia tak boleh nak menghasilkan sel darah putih ke apa. Yang bila luka tu sekali dia tak baik dah. Kerana ada insulin disorder. Baik, jadi bab makan ni sangat menarik. Saya tulis buku pasal benda tu. Pasal dulu saya ada ambil diploma dalam bidang nutrisi. Jadi bolehlah cerita sikit-sikit. Bolehlah sikit-sikit. Di samping sendiri jaga makan dan juga anak-anak kita. Dulu saya gemuk besar kan. 130 kilo dulu. Saya jaga makan, jaga turun 40 kilo. Lepas tu lah ni balik Malaysia naik balik. Pasal Malaysia ni orang kata heaven of food. Syurga makanan. Macam-macam benda ada. Kita pun kadang kita pergi kuliah apa mengajar, orang sedia makan. Kenduri pun semua sentiasa ada. Tak ambil sekali orang kata apa pula, orang dah buat makan dah. Kena ambil. Dah ambil sekali tak boleh buang, mana boleh. Membazir tu haram, kena makan. Makan. Naik balik badan. Jadi kita kena belajar cara menjaga badan kerana itu amanah daripada Allah. Mempelajari ilmu makanan itu adalah dituntut dalam agama kerana melibatkan kesihatan kita. Kita dalam Islam Nabi SAW suruh jaga makan saja. Kalau nak sihat, jaga makan. Nak sihat, jaga makan. Siapa berpuasa akan sihat. Siapa berpuasa akan sihat. Ada hadis dia. Siapa berpuasa akan sihat. Jadi para sahabat Nabi pun, mereka pun banyak berlapar untuk kesihatan mereka sendiri. Jadi bukan sebab mereka ni miskin.
Depa nak makan boleh je. Depa nak makan boleh je. Memang ada waktu depa ni miskin. Depa ni bila diberi bersyukur. Bila ada bersyukur, bila tak ada bersabar. Depa tak cari. Depa tak cari. Kalau ada, tak ada sudah macam tu. Bila tak ada, tak makan lah. Bila ada, makan. Jadi bukan sebab depa ni miskin, ada waktu depa makan. Ada waktu depa makan mewah juga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam punya makanan kegemaran. Makanan kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis, nama dia tharid. Tha alif ra dal, tharid. Tharid ni apa? Roti canai banjir. Dia roti dibuat daripada gandum, uli, lepas tu depa bakar jadi roti macam roti canai tu lah. Cuma roti canai kita ni kurang sihat sikit sebab dia bubuh pelanta. Pelanta ni kena faham Pelanta dia bukan butter. Pelanta ni dia sama dengan margarin. Margarin ni dia ada trans fat, dia panggil trans fat. Trans fat ni yang bila masuk dalam badan kita akan merosakkan badan kita. Dia adalah lemak daripada tumbuh-tumbuhan yang dibagi apa nama hidrogen ke apa benda, saya pun tak ingat, lama dah 2-3 tahun dah tinggal, dan menyebabkan dia menjadikan apa lemak tu keras lagu tu tak rosak. Sebab tu margarin kalau tuan-tuan letak dekat luar, dia tak rosak duk macam tu. Dia tak expired. Sampaikan saintis bagi tahu margarin dengan plastik sama aja. Plastik kita biar sampai bertahun-tahun tak dia apa duk macam tu. Jadi dia kata margarin tu dia punya khasiat dia tu sama dengan plastik. Plastik yang depa cayakkan, kita bubuh sapu kat roti, bubuh kat burger, bubuh kat roti canai. Pasal nak pakai butter mahal. Butter ni lemak haiwan. Hak tu lemak original. Lemak original bila kita makan, dia tak merosakkan badan kita. Jadi kalau ada roti canai buat daripada butter, eloklah makan. Jadi roti canai buat sendiri di rumah lah. Itulah yang sihat. Sebab orang kata, adalah satu orang, dia buat lawak lah. Dia bubuh gambar roti, sehat. Sayur, sehat. Daging, sehat. Campur semua jadi burger, tak sihat dia kata. Cerita dia bukan roti tak sihat, sayur tak sihat, daging tu tak sihat. Tapi cara depa masak dan apa di dalam dia. Kalau kita beli burger daripada fast food, dalam dia tu bukan 100% daging. Dia campur dengan macam-macam bahan-bahan kimia yang lain untuk bagi dia tahan lama. Dan depa masak guna margarin pelanta apa semua tadi tu, yang memasukkan trans fat tadi tu, lemak tepu tadi tu di dalam tu, bila kita makan dia akan jadi lemak kerah yang tak boleh nak hilang. Itu yang menyebabkan kegemukan, iaitu dia tak ada nutrisi, dia tak memberi tenaga pada kita, tapi dia hanya jadi lemak saja. Manakala karbohidrat yang sehat, contohnya butter karbohidrat yang sehat. Minyak zaitun, dia adalah lemak yang sehat. Butter tadi bukan karbohidrat, lemak yang sehat, good fat dia kata. Avocado, buah avocado tu semua lemak yang sehat. Bila kita makan, dia memberi nutrisi dalam badan kita, dan selebihnya yang kita tak pakai akan buang jadi najis. Tapi benda-benda kimia bila masuk dalam badan kita, dia tak keluar daripada najis kita. Dia akan melekat dekat sel-sel badan kita. Tu yang jadi gemuk, yang jadi boroi, yang jadi macam-macam ni. Pasal dulu zaman Sayyidina Umar, zaman sahabat Nabi, tak ada orang yang boroi tau. Tak ada. Masa zaman Nabi tak ada, zaman Abu Bakar tak ada, zaman Umar baru jumpa ada satu orang boroi. Baru jumpa ada satu orang boroi. Umar terus panggil dia. Jumpa dia dekat tengah-tengah pasar malam ni. Panggil dia, "Weh, awak perut hang besar sangat." Dia kata, "Ini adalah nikmat daripada Allah." Dia balas balik dekat Sayyidina Umar. Umar kata, "Ini bukan nikmat, ini azab." Dia kata, azab daripada Allah Ta'ala. Tak ada orang boroi zaman dulu. Pasal mereka semua makan makanan yang original. Makanan yang mereka masak sendiri, makanan yang mereka tumbuhkan sendiri. Jadi bila kita ambil makanan yang bukan kita buat sendiri, bukan kita masak sendiri, itu jadi tak sihat. Jadi nak makan burger boleh, masak sendiri, buat sendiri. Ambil daging hak betul-betul kita daging beli di pasar malam tu, memang betul-betul daging, bubuh dalam blender, blend dia bagi jadi daging hancur. Lepas tu kepai. Bubuh telur sikit ke apa nak bagi dia melekat, jadilah burger. Betul? Daripada kita beli burger yang dah siap dah, tu dia bubuh macam-macam. Buka tengok ingredient dia. Dia tulis benoxide, soxide, macam-macam nama ada. Tu semua bahan kimia. Kita duk makan, jadi kanser, jadi macam-macam penyakit.
Nak makan burger buat sendiri, nak makan roti canai buat sendiri. Nak makan apa, nak sihat semua buat sendiri, senang cerita. Sebab itulah ilmu tentang pemakanan ni penting, khususnya di akhir zaman, kerana makanan adalah salah satu daripada fitnah-fitnah Dajjal. Makanan, minuman, kedua-dua disebutkan dalam hadis sebagai fitnah Dajjal. Nah, Dajjal dia akan mai bawa makanan dia, merosakkan badan kita, kita makan rasa sedap, lepas tu kita jadi malas beribadah. Jadi sakit, bila sakit malas beribadah lagi. Sakit kaki malas nak main masjid, sakit perut malas nak main masjid. Memang dia akan menyebabkan kita ni tinggalkan agama hanya melalui makanan saja. Sebab tu kena hati-hati dengan apa yang kita makan, khususnya di akhir zaman. Macam saya waktu makan luar ni ada, tak makan luar terus pun lagi dia jadi tak betul juga. Pasal kita ni makanan macam-macam. Kalau kita duk tahan saja anak-anak kita tak makan, lagi dia makan senyap-senyap belakang kita. Kita tak mahu lah. Jadi kalau macam saya dengan keluarga saya, kami buat jadual. Seminggu sekali ada cheat day. Cheat day kita panggil. Hari untuk kita makan benda-benda, apa nak makan apa? KFC, McDonald, jom kita makan. Seminggu sekali. Selebihnya kita makan makanan yang sihat, masak sendiri semua di rumah. Minyak pakai minyak zaitun, kita tak pakai minyak lain. Minyak lain ni dia tinggi kolesterol. Minyak zaitun dia termasuk dalam good fat, dalam lemak yang bagus. Jadi jenis apa yang Nabi punya diet ni, Nabi banyak belapak, Nabi makan pun makanan yang original, banyak minum air kosong yang tidak dicampur dengan apa-apa. Ni semua untuk kesihatan kita. Semuanya untuk kesihatan kita. Kalau kita kaji sungguh-sungguh cara pemakanan Nabi, insya-Allah umur 100 tahun badan dok kuat lagi. Tu orang tua-tua kita dulu badan kuat pasal depa amalkan sikit saja daripada hadis-hadis Nabi. Kalau depa amal lebih banyak, lebih kuat lagi. Orang tua-tua kita dulu jaga makan macam mana? Hebat. Dengan adab dia, dengan apa, kunyah dia bagi lama, tak boleh bagi bunyi dan macam-macam lah. Kita rasa macam benda tu adat-adat orang Melayu saja, tapi tak, benda tu memberi kesihatan kepada kita. Dalam satu interview, ada orang interview Mahathir, Tun Mahathir. Macam mana dia ni boleh kuat umur 90 lebih, masih lagi kuat boleh berjalan apa semua. Dia kata jaga makan. Dia pun jaga benda yang sama. Orang tanya dia macam mana jaga makan, macam mana Tun jaga makan. Salah satu dia macam si Habak tadi tu. Bila makan dia tak sulam air. Dia akan makan sampai habis, tunggu setengah jam baru minum. Tunggu setengah jam baru minum. Tu yang saya baca dalam satu wawancara dengan satu wartawan, saya tak ingat dah baca di mana, surat khabar ke mana. Bila saya baca, ini sama macam yang disebutkan oleh ulama-ulama kita dan orang tua-tua kita. Tapi itulah kan, kita tak amal. Baik, hadis yang kedua, haddatsana Abbas ibnu Muhammad ad-Duri qala haddatsana Yahya ibnu Abi Bukair qala haddatsana Hariz ibnu Uthman an Sulaim ibni Amir qala sami'tu Aba Umamah al-Bahiliyah yaqulu ma kana yafdulu an ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzun sya'ir. Sulaim bin Amir radhiyallahu anhu menyatakan bahawa beliau mendengar Abu Umamah al-Bahili berkata, tidak pernah ada lebihan pada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti gandum. Roti barli, yang syair tu barli. Tak ada lebih, makna kata ada pun sikitnya. Nak lebih macam mana? Ada pun sikit. Bila ada makan lah. Tak ada lebih. Tak ada lebih. Baik. Dalam hadis-hadis berkenaan dengan makanan ni, dia ada beberapa pelajaran. Yang pertama, bahawa hidup Nabi ni zuhud. Hidup Nabi ni zuhud, tak mencari-cari makanan-makanan yang sedap, walaupun boleh untuk Nabi mencari makanan yang sedap-sedap. Tadi saya cerita pasal sarit kan, sarit ni roti yang dibuat daripada gandum, depa uli apa semua, jadi macam roti canai tu. Lepas tu roti tu dibakar, lepas dibakar dia akan cari bagi inilah, bagi kecil-kecil, letak di atas pinggan, kemudian akan dituangkan kari di atas dia. Dan dia akan biak terendam dalam kuah, dan akan menyebabkan roti tadi tu jadi lembut dan rasa penuh dengan rempah di dalam dia. Dan itu disebut dalam hadis ialah makanan kegemaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di tempat kita ni roti canai banjir lah. Itulah yang paling dekat sekali. Macam dulu Ustaz Kazim dia kata apa, orang duk marah tu, roti jala, dia kata roti jala bubuh dalam kari. Dia kata tu pun boleh dikira sarit. Betul lah apa dia cakap. Sebab roti jala tu daripada tepung kan, cuma dia buat bentuk jala lah. Lepas tu kita rendam dalam kari, jadilah sarit tu pun sarit juga. Boleh je.
Tapi orang kata, dah apa ni kan, tak betul lah, Nabi tak makan roti jala lah apa. Dia bagi contoh apa yang ada di tempat kita. Roti jala boleh, roti canai boleh, roti apa lagi yang kita makan kuah banjir di atas dia. Yang tu semua dikategorikan sebagai sarit. Roti daripada tepung yang dah siap bakar, kita cari dia, lepas tu kita tuang kuah di atas dia. Kuah dia kuah yang berempah. Dia bukan kuah sup, kuah yang berempah. Kalau kita nak pakai roti biasa pun boleh. Roti gardenia tu kita cari dia, lepas tu tuang kuah di atas. Boleh juga dikategorikan sebagai sarit dan antara makanan yang digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita baca pasal hadis-hadis yang berkenaan dengan makanan ni, kita dapat tahu hidup Nabi zuhud. Yang kedua, Nabi berlapang untuk kesihatan. Berlapang untuk kesihatan. Nabi bubuh batu di perut tu. Kan kita duk baca hadis Nabi bubuh batu di perut kerana nak menahan lapar. Kita duk rasa nak buat apa bila dah sakit perut, lapar, pasal apa nak buat batu di perut? Tambah beban lagi. Kita pun tak faham pasal apa. Dia banyak dia punya kelebihan dia dari sudut saintifik apa semua cukup banyak. Pada batu ni terdapat apa orang kata macam-macam, dia nak panggil apa, ion apa semua, benda yang bila kita sentuh dia akan serap dekat kita. Sebab itulah dalam perubatan Islam kalau nak buang jin, ada setengah-setengah tempat perubatan depa gunakan garam daripada bukit. Sebab di dalam dia terdapat cas-cas negatif positif apa semua tu yang akan buang had negatif daripada badan kita. Dia akan bubuh dalam air, bubuh dalam air, kemudian disuruh kita rendam kaki dalam tu. Dan dia akan menyebabkan sihir apa semua benda-benda yang kotor dalam badan kita ni akan keluar daripada badan kita. Menggunakan apa zat-zat daripada batu. Pasal garam tu daripada batu. Nabi SAW pun sama meletakkan batu di perut atas manfaat-manfaat kesihatan dia. Kita duk baca tak faham pasal apa. Pasal apa nak kena buh batu di perut? Kalau lapar buh batu di perut pasal apa? Selain daripada mendapatkan membuang cas-cas yang negatif, ianya juga dapat kita kata tarik angin. Tuan-tuan bisa tengok di Ethiopia ada apa ni, budak-budak yang kena sakit perut kembung tu. Kan? Depa ni krisis makanan, tapi perut kembung. Serupa macam makan banyak. Yang tu sebab apa? Sebab perut dia kosong, tak ada apa, jadi masuk angin. Jadi salah satu cara untuk angin tu tak kembung di perut kerana kosongnya perut kita, maka kita ikat dengan batu. Batu tu akan serap angin-angin tu semua. Tu salah satu cara yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang relevan sampai ke hari ini supaya tak masuk angin dalam perut. Bahkan kalau orang baru lepas bersalin, depa akan tungku perut depa dengan batu untuk buang angin tu. Pasal batu ni dia boleh serap angin. Dia boleh serap angin keluar. Orang kata mana bukti saintifik ke apa? Saya tak tahu nak cerita bukti saintifik macam mana, tapi benda ni dah diamalkan beratus tahun dah. Dan benda tu mujarab. Benda tu berlaku. Sampai lah ni orang pantang depa akan bubuh tungku di perut ni. Bubuh tungku di perut sagi angin keluar. Kan? Kalau tak nanti dia akan ada soket angin, poket angin dalam perut menyebabkan perut jadi sakit. Sebab masa baby duduk ada dalam perut tu, perut jadi besar. Bila baby keluar, ada banyak ruang-ruang angin dalam perut kita tu. Macam mana nak kecutkan balik, macam mana nak buang angin tu, guna batu. Batu tu daripada mana? Batu sungai kan? Dia pakai batu sungai. Dia ada batu-batu tertentu yang dipakai bubuh di perut. Ada hak moden, konon depa nak buat yang moden, depa bubuh ayak, bantai ayak picas elektrik bagi panas, bubuh di perut, tak hilang angin. Depa duk ingat pasal panas tu yang menghilangkan angin, tak hilang, sebab tu tak laku. Kan? Untuk sedap-sedap saja boleh lah, tapi nak buang angin kena pakai batu juga. Pasal batu ni dia ada manfaat-manfaat tertentu. Sebab tu kena kaji. Pasal apa Nabi bubuh batu di perut, kena kaji ya. Kita duk baca pasal apa kena bubuh batu. Salah satunya juga ialah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bubuh batu di perut, bila Nabi tak makan, perut Nabi ni akan kempih. Bila kena tolak dengan angin, nampak perut kempih. Sekali orang tahu Nabi ni lapar, Nabi tak mahu menyusahkan para sahabat Nabi kena pergi cari makan untuk Nabi. Jadi Nabi bubuh batu, bila angin tolak, perut jadi rata. Tu antara yang disebutkan dalam kitab-kitab ulama lah. Kenapa Nabi pakai batu tu ada banyak lagi. Saya nak cerita tu saya pun tak ingat, kena buka balik kitab. Kan? Tu salah dua, salah tiga daripada beberapa benda yang disebutkan oleh para ulama kenapa letak batu di perut tu.
Bahkan sehingga ke hari ini menggunakan batu untuk pelbagai perubatan. Saya ada jumpa dengan satu orang doktor PhD bahagian batu. Nama dia Hisham Hashim kah? Dia yang apa, mamak dia, rasa dia mamak sebab muka dia macam India, mamak rasanya. Dia dulu orang kuat HPA, duduk di Perlis sana. Saya biasa masuk kelas perubatan dia. Dia dapat PhD kajian batu daripada Amerika. Dia orang panggil doktor lah kat dia, bukan doktor perubatan, doktor batu. Pasal dia kaji pasal batu. Masa tu saya masuk kelas dia cerita macam-macam jenis batu. Ada batu nak rawat sawan ada. Batu sawan. Ada batu untuk buang bisa. Batu ditunjuk satu-satu ni. Ni batu ni jumpa di dalam gua mana, ni jumpa dalam gua mana. Macam-macam jenis batu, apa stalactite, apa semua nama pelik-pelik kita tak reti nak sebut, bukan bidang kita. Tapi dia tunjuk dia tunjuk satu batu tu boleh buang bisa. Kalau kena patuk dengan ular, letak batu tu. Dia serap semua bisa-bisa tu keluar. Tak payah kita nak apa, nak sedut ke apa kan, letak batu di situ je. Dia punya bisa tu sekali naik melekat dekat batu tu. Ada. Jadi ilmu batu ni kita tak kaji, sayang lah. Padahal dalam hadis Nabi dah tunjuk dah, Nabi menggunakan batu ada sebab. Kita ni tak kaji, rugi. Kalau kita kaji, banyak lagi kelebihan-kelebihan batu. Termasuklah khasiat-khasiat batu ni orang nak buat cincin. Pakai cincin ni lancak darah, pakai cincin ni apa kelebihan dia. Batu, macam-macam batu, ada delima lah, batu zamrud lah. Dalam Quran ni banyak sebut pasal batu. Batu apa? Lu'lu' wal marjan tu batu permata. Batu permata, macam-macam jenis batu permata. Ada warna merah, ada warna hijau. Batu zamrud warna hijau kan. Kalau marjan tu batu warna merah. Macam-macam jenis batu disebut dalam Quran. Tapi itulah kita tak kaji. Kalau kita kaji ini, banyak benda khasiat kita boleh dapat. Bahkan untuk merawat penyakit dan sebagainya, dapat didapati melalui batu. Sebab tu ada orang jual batu ni mahal. Batu tu mahal pasal dia ada manfaat-manfaat tertentu. Cuma kena cari ahli dia lah, orang yang betul-betul mengkaji dan dia buat eksperimen merawat penyakit-penyakit sekian-sekian apa semua. Barulah dia boleh ambil manfaat daripada dia. Kalau kita duk cari batu hak palsu ni susah sikit lah kan. Kadang orang jual cincin batu tepi jalan tu pun dia kata dia pakar batu kan. Tapi banyak juga yang hak tipu kan, banyak juga yang tipu. Lepas tu kita tak mau. Jadi saya teringin nak jumpa doktor tu balik. Saya pun tak teringat kan. Sebab saya biasa masuk kelas dia sekali. Dia jual batu apa tu, batu yang serap bisa tu. Saya dah beli. Baik. Satu lagi hadis, lepas tu kita tutup pasal tadi kita start lambat sikit. Haddatsana Abdullah ibn Muawiyah al-Jumahi qala haddatsana Thabit ibn Yazid an Hilal ibn Khabbab an Ikrimah an Ibn Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu layaliya al-mutatabi'ah tawiyan huwa wa ahluh la yajiduna isha'an wa kana aktharu khubzihim khubzu sya'ir. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda bermalam selama beberapa malam berturut-turut dengan perut kosong menahan lapar. Mereka tidak memperoleh apa-apa untuk makan malam. Kebanyakan roti mereka adalah roti gandum syair, roti barley tadi tu. Ini semua hadis-hadis yang menceritakan tentang kelaparan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Saya ada lagi beberapa minggu lagi nak habis saya punya ijazah ni. Habis ijazah tu saya ingat nak fokus pada saya punya buku. Saya buat banyak buku. Salah satunya buku Fadilat Belapar tu lah. Fadilat Belapar tu dah siap dah, tapi tak dicetak lagi. InsyaAllah kalau dah dicetak nanti boleh lah. Tuan-tuan boleh lah pakat-pakat beli kan. Baca dalam tu saya dah huraikan semua sekali dengan beberapa bentuk saintifik. Dan saya bercadang nak buat nombor 2 pula, dari sudut kesihatan beserta dengan dia punya bukti-bukti saintifik dia. Pasal orang zaman law ni sikit-sikit nak saintifik. Jadi saya kena buka balik segala jurnal-jurnal apa, artikel-artikel doktor-doktor yang sains-sains ni apa semua, dan kaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kelebihan pakai batu, apa kelebihan belapak, apa kelebihan apa puasa wisal tak boleh, puasa berterusan tanpa makan minum. Dia ada dry fasting dengan wet fasting. Dry fasting ni macam kita puasa Islam tu, tak makan tak minum selama beberapa belas jam kan. Kalau yang kalau yang wet punya itu dipanggil intermittent fasting. Dia belapak tapi dia minum air. Yang tu pun saya akan cerita nanti dari sudut saintifik dia beserta dengan rujukan dia. Saya harap boleh siaplah dan
kita boleh jual lah insya-Allah kan nanti kan. Pakat-pakat boleh dapat manfaat daripada apa yang saya tulis tu lah insya-Allah. Baik, jadi kita bolehlah tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.